Kisah ini berlaku pada malam 14 November 1995 di Beijing, China. Suasana di perhentian bas kelihatan suram sekali. Seorang wanita tua sedang menunggu untuk bas tengah malam yang terakhir sambil berbual dengan seorang pemuda yang turut menunggu untuk bas yang sama. Apabila bas bernombor 375 iaitu bas terakhir bagi laluan 375 dari perhentian bas, Yuan Ming Huan akhirnya tiba dan mereka berdua menaiki bas itu. Wanita tua itu duduk di bahagian hadapan bas manakala pemuda itu duduk beberapa baris di belakangnya. Tiada penumpang lain bersama mereka selain pemandu bas dan konduktor wanita. Bas tersebut kemudian memulakan perjalanan dan kini tinggal hanya 6 stesen sahaja dari perhentian terakhir. Kawasan yang dilalui bas itu adalah sebuah kawasan yang terpencil dan ini menyebabkan tiada bunyi lain selain bunyi enjin bas itu. Lebih kurang 4 stesen sebelum destinasi terakhir, pemandu bas nampak bayangan 2 orang lelaki yang berdiri di tepi jalan melambaikan tangan ke arah bas. Pada mulanya pemandu bas enggan untuk berhenti kerana kawasan itu bukan tempat berhentian bas dan suasana kawasan itu juga sangat sunyi dan penumpang dalam bas tinggal hanya 2 orang sahaja. Disebabkan bas itu adalah bas terakhir pada malam tersebut bagi laluan 375 dan jika dia tidak menghentikan bas, kedua-dua lelaki itu terpaksa tunggu untuk bas seterusnya pada keesokan hari. Maka pemandu bas memberanikan dirinya lalu menghentikan bas. Apabila pintu bas dibuka, bukan 2 tetapi 3 orang lelaki telah menaiki bas. Lelaki ketiga itu berada di tengah-tengah dan nampaknya dipapar oleh kedua orang lelaki tadi. Wajah lelaki ketiga itu tidak dapat dilihat dengan jelas kerana kepalanya tertunduk. Ketiga-tiga lelaki itu berpakaian tradisional zaman dinasti China. Melihat mereka berpakaian pelik, penumpang lain mula menjadi takut. Bas mula bergerak. Kini terdapat 7 orang di dalam bas itu. Seorang wanita tua yang duduk di tengah-tengah bas, seorang pemuda yang duduk di bahagian depan bas, pemandu bas, konduktor wanita dan 3 orang lelaki yang berpakaian tradisional zaman dinasti China duduk di bahagian belakang bas. Wanita tua yang duduk di bahagian tengah bas asyik toleh ke belakang dan melihat 3 lelaki itu. Dan setiap kali dia melihat mereka, wajahnya berubah dan dia mula menjadi sangat takut. Tiba-tiba perempuan tua itu melompat dari tempat duduk mula memukul dan memarahi pemuda yang duduk di depannya. Dia menuduh pemuda itu telah mencuri dompetnya. Pemuda itu pula mengatakan bahawa dia duduk di bahagian depan wanita itu dan bagaimana dia boleh mencuri dompetnya. Tetapi wanita itu tidak mendengar sebarang jelasan dari pemuda itu dan mula memarahinya dengan teruk. Konduktor wanita pula cuba memujuk wanita tua itu tetapi gagal. Maka wanita tua itu meminta pemandu bas untuk menurunkan mereka berdua di perhentian bas yang seterusnya supaya mereka boleh ke balai polis untuk menyelesaikan masalah itu. Apabila sampai ke perhentian bas, wanita tua dan pemuda itu turun dari bas. Selepas bas itu beredar, wanita tua memberitahu bahawa dia baru sahaja menyelamatkan nyawa pemuda itu. Wanita tua itu tambah lagi, ketiga-tiga lelaki yang menaiki bas itu sebenarnya bukan manusia. Dia berkata bahawa dia memerhatikan mereka dan tiba-tiba angin bertiup dengan kuat dan pakaian mereka terbang. Dia mendapati mereka tidak mempunyai kaki. Untuk menyelamatkan dirinya dan juga pemuda itu, dia membohong menuduh pemuda itu mencuri dompetnya supaya mereka boleh turun dari bas itu. Selepas itu mereka berdua telah pergi ke balai polis untuk membuat laporan. Tetapi tiada sesiapa pun percaya terhadap cerita mereka. Pihak polis meminta mereka berdua untuk pulang ke rumah. Pada keesokan hari iaitu pada 15 November, pegawai terminal bas Xiangshan mendapati bahawa bas nombor 375 dari Yuan-Ming Yuan ke Xiangshan belum sampai ke terminal bas. Pegawai itu juga mendapat maklumat bahawa bas itu dilihat pada kali terakhir di stesen keempat sebelum destinasinya. Apabila pihak polis menerima laporan tentang kehilangan bas nombor 375, mereka memanggil wanita tua dan pemuda itu ke balai polis untuk mengambil keterangan mereka. Kemudian berita kehilangan bas nombor 37 ini tersebar ke seluruh Beijing. Selepas 3 hari kehilangan bas 375, akhirnya bas tersebut ditemui tenggelam di empangan Miyun, Beijing kira-kira 100 km dari destinasi terakhir, Xiangshan atau Fragrant Hills. Di dalam bas itu terdapat 3 mayat yang reput dengan teruk. Ketiga-tiga mayat itu adalah mayat pemandu bas, konduktor wanita dan seorang lelaki tanpa identiti.
Sehingga hari ini tiada sesiapa pun tahu apa yang sebenarnya berlaku pada bas 375. Kejadian misteri ini menimbulkan banyak persoalan yang masih belum mempunyai sebarang jawapan. Bas 375 tidak mempunyai petrol yang cukup untuk pergi ke stesen Miyun. Lokasinya yang sangat jauh. Ketika pihak polis memeriksa tangki minyak bas tersebut, mereka mendapati tangki minyak diisi dengan darah. Walaupun bas itu ditemui selepas 2 hari, tetapi keadaan mayat yang dijumpai mempunyai tahap reputan yang melebihi 48 jam. Proses reputan mayat tidak akan berlaku dengan begitu cepat walaupun pada musim panas. Bersiasat membuktikan tiada unsur jenayah terlibat. Pihak polis telah memeriksa kamera CCTV di setiap pintu masuk empangan Miyun, tetapi mereka tidak menjumpai sebarang bukti yang menunjukkan bas itu memasuki kawasan itu. Bagaimana bas 375 memasuki empangan itu tanpa dirakam oleh kamera keselamatan? Ini adalah sebuah kisah urban legend yang masih diceritakan di negara China.